Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung pelajaran kita ikhwan daripada kitab Syarah Hisnul Muslim. Syarah Hisnul Muslim min azkaril kitab was sunnah. Al-Hisnu, kalau antum masih ingat lagi, kita bercakap dulu apakah makna Al-Hisnu, perlindungan. Kadang setengah bahasa dia terjemah dalam bentuk mukhtasar ataupun majaz. Dia terjemah dalam bentuk majaz, perlindungan. Dia kata baju besi. Hisnu bermakna kita ni ada satu protection, maksudnya kita pakai baju besi. So senjata musuh dia mai ikut mana pun, dia kena tang baju tu, dia jatuh. Dia takkan tikam kita punya roh kita dan jasad kita. Itu makna hisnu. Hisnul Muslim, seorang Muslim ni dia ada perlindungan dia. Apakah perlindungan dia? Penulis sejak awal lagi menyatakan min azkar, daripada azkar. Azkar itu bacaan plural daripada zikir. Daripada zikir-zikir al-kitab was sunnah. Daripada kitab dan sunnah. Kita baca ni ikhwan, kita baca minggu pertama bahagian depan, minggu kedua bahagian tengah. Ini minggu kedua. Ini minggu kedua. Minggu pertama lah kita ni. So kita bahagian depan. Bahagian depan kita iaitu pada muka surat iaitu kita pada hadis muka surat 69. Hadis Uqbah bin Amir. Hadis daripada Uqbah bin Amir. Baik, sebelum itu ikhwan, saya ingin menyatakan terlebih dahulu bahawa kita duk belajar ni pada ikhwan, kita duk belajar tentang apa yang Nabi baca, apa yang Nabi buat. Satu, kita nak masuk kepada sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita nak masuk yang tu. Kita nak pergi kepada salat seperti Nabi salat. Kita tak tengok Nabi salat dengan mata, tapi kita melihat dengan ilmu. Pasal itu kita belajar. Ilmu, kita dapat ilmu ni ikhwan, kita kena sampai pada peringkat, kalau orang-orang lama dia bercakap, ilmu kita itu sampai kepada haqqul yaqin. Haq al-yaqin. Kalimah haq dicempuk dengan al-yaqin. Bermakna keyakinan kita itu benar. Haq, daripada haq jadi hakikat. Hakikat itu, sebenar-benar kebenaran itu apa? Haqqul yaqin. Kebenaran kita itu, dia muwafaqah dengan keyakinan kita itu, dia muwafaqah dengan kebenaran. Pasal itu selalu kita kata, wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Allah yang a'lam, paling mengetahui as-sawab, kebenaran dia. So kita disuruh belajar sampai pada peringkat kita nampak kebenaran itu, kita yakin. Dan yang kita yakin dengan kebenaran dia muafakat. Macam mana keyakinan dan kebenaran itu boleh muafakat
dia dengan jalan an dalilin, dalil. Tanpa dalil, mana kita boleh wujud kemuafakatan itu? Tak kalau satu keyakinan, selama-lamanya lah satu keyakinan tidak dapat dibenarkan. Maka, al-jazmu al-mutabiqu lil-haqqi an dalilin. Iaitu suatu i'tiqad yang tetap, suatu i'tiqad yang tak berubah, jazam. Dia suatu jazam, i'tiqad ini dia kena, keyakinan itu dia kena jazam. Dia mesti melalui satu proses, dia tak dapat digoyah. Jadi macam mana nak pastikan dia tak goyah? Maka dia kena muafakat dengan kebenaran. Dia kena at par dengan kebenaran, dia kena synchronize. Jadi macam mana nak bagi dia sesuai dengan kebenaran? Maka di ujung tu dia kata an dalilin. Dalil lah akan susun dia. Kita duk percaya satu benda, duk percaya, tapi sampai hari ni kita tak ada satu dalil yang boleh memberi endorsement keyakinan kita. Bermakna keyakinan itu ada, tetapi keyakinan itu tidak selari dengan kebenaran. Yang tak selari dengan kebenaran, dia jazamlah macam mana, dia kukuhlah macam mana, dia tidak dianggap hak. Dia tidak dianggap hak. Maka kerana itu ikhwan, kita nak bagi sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita nak semayang macam Nabi semayang. Masalahnya kita tak nampak Nabi, itu saja. Tetapi adakah Tuhan, kerana kita tak hidup zaman Nabi, Tuhan menghilangkan khazanah, ma'rifah, pengetahuan, pengenalan untuk kita semayang macam Nabi? Tuhan tidak menghilangkan khazanah itu daripada muka bumi. Bahkan ada ayat Al-Quran yang sangat dahsyat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Walaupun ayat ni turun tentang Al-Quran. Tetapi ulama tafsir kata, apa-apa yang mendapat endorsement di dalam Al-Quran, dia juga termasuk di dalam pemeliharaan itu. Apa yang Al-Quran bagi endorsement? Rasul. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Endorsement Allah. Rasul kena ikut. Kalau Allah mentakdirkan dalam dunia ini lenyap kisah para rasul, maklumat tentang rasul tak ada untuk orang akhir zaman, maka bagaimana dengan endorsement Quran itu? Macam mana Rasul salat, Rasul zikir, Rasul haji, Rasul tawaf, manasik umrah dan haji. Itu Quran tak bagi penjelasan. Quran cuma kata, ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi maka, kerana ada ati'ullah wa ati'ur rasul, maka apa sahaja berkaitan dengan Rasul, dia akan mendapat pemeliharaan daripada Allah. Inna nahnu nazzalna zikra, kami yang menurunkan az-zikra Al-Quran, kami pelihara Quran. Dan kami pelihara apa yang berhubung dengan Al-Quran. Apabila kita belajar dalam ilmu tafsir, saya mula kuliah awal. Saya tak suka lambat, walaupun saya main lambat. Habis saya tak suka lambat. Baik. Bila kita belajar di dalam tafsir, dalam ulumul Quran, dia beritahu pada kita, bila kita belajar ilmu ulumul hadis juga, dia beritahu pada Al-Quran lebih memerlukan sunnah dari sunnah memerlukan Al-Quran. Sebab tanpa sunnah, apa yang ada dalam Quran tidak dapat diberi penjelasan al-bayan. Sahabat ingat lagi surah Ar-Rahman, macam mana permulaan dia? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mengalimkan kita al-bayan. Maka Quran diturunkan untuk diberi penjelasan. Maka siapa nak bagi penjelasan tentang Al-Quran? Maka dia adalah Rasul. Pasal itu keberimanan kita kepada Rasul
telah termaktub dalam rukun iman yang 6. Dan bagaimana pergerakan Rasul dijelaskan oleh Al-Quran. Macam mana Rasul, kepada dia diturun wahyu macam mana. Maka Al-Quran bagi penjelasan Rasul itu wujud. Qisasul Anbiya itu ada. Allah kata, tilka rusulu faddalna. Tilka rusul. Demikianlah para rasul kami yang kami cerita pada kamu. Allah bagi endorsement. Maka yang semua Allah bagi endorsement, Allah jaga. Allah jaga. Walaupun secara zahir ayat ini diturunkan berkaitan dengan Quran, tetapi apa-apa yang ada hubungan dengan Quran, maka Allah pelihara. Termasuk perkara paling besar yang berkenaan dengan Quran apa dia? Rasul. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia tafsir ayat, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tengok, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata apa? Itu Allah berfirman, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Allah halau. Allah kata, kamu semua keluar daripada syurga. Semua. Masa itu dalam syurga ada iblis, ada Nabi Adam, ada isteri Adam dan ada malaikat. Allah kata, qul nahbitu minha jami'an. Jami'an. Allah guna perkataan jami'an. Hampa semua ihbitu. Ihbitu minha, keluar. Maka ulama tafsir kata, tidak termasuk dalam usiran itu adalah para malaikat. Walaupun Allah guna perkataan jama'. Kenapa? Kerana kaedah bahasa Arab, 2 ke atas, dia akan guna jama'. 3 tu dah jama'. Plural. Maka, bukan nak merujuk kepada seluruh isi syurga, tetapi kerana Adam satu, Hawa satu, Iblis satu. Maka pasal itu Allah kata, ihbitu minha jami'a. Hampa semua keluar. Maka malaikat tak masuk dalam usiran itu. Keluar. Allah kata dekat Adam, tengok. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Apabila daripada aku datang kepada kamu pertunjuk. Kamu kena ingat, siapa yang ikut pertunjuk aku ini, maka dia tak perlu takut dan tak perlu sedih. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata, apakah yang Allah maksudkan daripada Allah kepada Adam akan datang pertunjuk? Akan datang, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ minni huda. Ya'tiyannakum, pasti akan datang kepada kamu, minni, daripada aku, al-huda, petunjuk. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata, petunjuk Allah itu apa dia? Petunjuk Allah itu ialah Allah akan menurunkan kepada Adam Al-Kitab, dan Allah akan membangkitkan daripada zuriat Adam seorang Rasul. Itulah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah. Dan itu Allah pelihara. Sangat pelihara. Diri Nabi, sifat Nabi. Quran memberi jaminan pemeliharaan itu. Ayat yang selalu kita baca, bagaimana Allah pelihara diri Nabi, akhlak Nabi, sunnah Nabi. Pada ayat ke-5 surah Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Pasal itu sunnah tak boleh bohong. Allah pelihara. Cuma jalan Allah pelihara sunnah dan jalan Allah pelihara Quran ada sikit perbezaan. Dia tak ada lah Quran palsu, Quran dhaif, Quran sahih, tak ada. Quran lafaznya mutawatir, maknanya mutawatir, berbeza dengan hadis. Tidak seperti Quran. Tetapi ada juga hadis dhaif, ada juga hadis sahih, ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang palsu. Kenapa jadi demikian? Sebagai pembuktian janji Allah itu benar. Apabila cerita-cerita pasal Nabi tidak memiliki hujah yang kukuh, Allah kekalkan kalimah dhaif di atas muka bumi. Supaya umat tahu kekuatan untuk disandar kepada utusan Allah tidak kuat. Maka dia dipanggil dhaif. Lemah. Bila dia cukup muatan dia, cukup evidence dia, cukup segala-gala, rencah untuk menyatakan solid
idafah. Ma udhifu ila nabi, kita nak idafah, kita nak sandar kepada Nabi, kuat. Maka dia dipanggil sahih. Inilah jalan pemeliharaan Allah kepada huda, petunjuk dia. Diturunkan kitab, dan bersama diturunkan kitab, mesti ada seorang Rasul daripada zuriat Adam yang nak membacakan kitab itu kepada umat. Allah memelihara, ikhwan. Jadi istilah, kita duduk zaman lah tak boleh sembahyang macam Nabi, istilah ni tak benar. Ini istilah yang tidak keruan. Istilah daripada orang yang tidak tahu apa makna perlindungan Allah. Tak tahu. Dia tak tahu apa makna perlindungan Allah. Lepas itu dia, macam mana kita nak sembahyang macam Nabi? Kita boleh hidup zaman Nabi. Siapa biasa tengok Nabi? Angkat tangan. Siapa nak angkat tangan? Tentu dah yang angkat tangan tu bohong. Kalau mimpi tengok Nabi pun, mana boleh mimpi Nabi ajak sembahyang? Sebab dia dah ajak dah masa dia hidup. Tak mungkin dia ajak lagi dalam mimpi. Kalau dia mengajak kita dalam mimpi, bermakna syariat masa dia hidup tak sempurna. Dia kena menjelma dalam mimpi nak sempurnakan. Ini akan merosakkan firman Tuhan. Maha suci firman Tuhan daripada sebarang kecacatan, kekurangan pada lafaz dan maknanya. Apabila Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Cukup. Akmaltu, atmamtu, mak bahasa dia, akmaltu, atmamtu, raditu. Pasal tu orang-orang Arab ni bila ayat ni turun kat Nabi, dia melengung dia. Akmaltu. Allah kata, Allah sempurna. Bermakna yang di dalam tak perlu dikeluarkan, yang di luar tak perlu dimasukkan. Akmal. Takaran dia cukup, muatan dia cukup, kapasiti dia cukup. Jangan ditambah, jangan dibuang. Wa atmamtu, sempurna. Diberi penghargaan, dijunjung, diangkat dengan penghormatan, ada nikmat, ada anugerah ilahi, ada kurnia, ada kelebihan. Waraditu. Dan hanya ini yang aku redha. Yang kata raditu siapa dia, ikhwan? Mutakallim dia Allah. Bukan Muhammad. Allah yang kata dia redha. Maka Allah ambil 23 tahun daripada kerasulan Muhammad, bermula daripada umur dia 40 sampai ke belakang, sampai ke umur dia 63 dia wafat. Allah ambil daripada 40 sampai ke 63 untuk dia mengajar depan ke belakang, belakang ke depan, apa itu Islam yang sempurna, yang penuh dengan kurnia, yang Allah redha. Semuanya disempurnakan ketika dia hidup. Maka kita bertugas mencari apa yang Nabi ajak ketika Nabi hidup. Ketika Nabi bercakap. Pasal tu cakap dia, perbuatan dia, endorsement dia, hatta diam dia. Semua tu kita kena tengok. Dan itu sepatutnya menjadi haqqul yaqin. Satu keyakinan yang hak, yang dia muafakat dengan dalil-dalil yang ada. Tak kalau kita akan cakap sembrono, yang sembrono tu kita yakin, tapi dia tidak hak. Berapa banyak orang lu yakin benda tidak hak? Berapa banyak orang yakin benda yang bukan hak? Orang tak tahu. Orang tahu. Saya izinkan saya mengulang apa yang kita selalu ulang dalam kuliah kita, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Antum masih ingat lagi perkataan Imam Syafi'i yang selalu kita ulang? Dia kata apa makna ittiba'? Kan? Apa makna ittiba'? Dia ulang di mana? Dalam kitab dia Ar-Risalah. Apa makna ittiba'? Ittiba' tu maksudnya ikut, kan? Mengikuti. Kita ikut siapa? Kita ikut Rasulullah. Apa makna ikut? Dia kata bila Nabi buat, kita buat bagi sama dengan dia. Bila Nabi tinggalkan, kita tinggal bagi sama dengan dia. Itulah makna ikut. Seolah-olah Imam Syafi'i memberi ta'rif. Ittiba' itu apa maksud dia? Dalam urusan ibadat, kita berbuat seperti Nabi berbuat. Kalau kita tinggalkan, kerana dia tinggal, kena tinggal seperti dia tinggal.
Yang kita tinggal kerana Muhammad tinggal, diberi nama sunnah tarkiyah. Yang kita buat seperti Muhammad buat, diberi nama sunnah fi'liyah. Antara sunnah fi'liyah dengan sunnah tarkiyah, kalau kita buat exactly sama, kita dapat pahala. Kita dapat pahala kerana kita meniru Muhammad tinggal, dan kita diberi pahala kerana kita meniru cara Muhammad buat. Itulah makna ittiba', kata imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Lepas tu Imam Syafi'i kata apa? Kenapa ittiba' ni wujud? Ittiba' ini wujud kerana tidak ada manusia paling suci di sisi Allah melainkan Muhammad. Huwa Rasulullah. Maka yang kita disuruh ittiba' tu apa dia? Orang yang paling suci buat, kita kena buat seperti orang itu. Yang kita tinggal ni apa dia? Kita tinggal orang yang paling suci tinggal. Maka kalau orang paling suci tinggal, siapa kita nak buat? Adakah kita rasa Muhammad tinggal, Muhammad tak buat benda itu, kita rasa insya-Allah Tuhan akan bagi pahala, kita buat. Sedangkan di sisi Allah Muhammad paling suci, dan Allah mengarahkan kita ikut orang paling suci. Imam Syafi'i kata, kalau awak tak dapat tangkap dua perkara ini, awak tak akan mengenal sunnah. Apa itu fi'liyah, apa itu tarkiyah. Awak akan banyak jidal. Apa? Tanya, kita jadi fighter. Kenapa Muhammad? Ikhwan, saya tak tahu nak cakap. Kalau orang tanya pada kita, Ma'ang siapa? Oh, Ma'ang tu bagus sangat. Pa'ang tu bagus sangat. Ikhwan, orang yang kenal nilai ibu dan bapa, bila orang persoal lagu tu, kita jadi apa? Kita boleh jadi hak yang hijau tu. David Banner. Don't make me angry, dia kata. Berubah mata dia. Gambar lama sahabat. Gambar lama. Ya. Tiba-tiba, di dalam acuan yang sama, takaran yang sama, bila kita kata Rasulullah tak buat, Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah tak buat, orang kata, awak kalau Nabi tak buat, kenapa kami tak boleh buat? Bahasa apa ni? Bahasa apa ni? What is it? Belajar di mana bahasa ni? Kita suka kat perempuan ni, kita masuk minta mak dia, mak perempuan tu lah bakal kita punya mother-in-law lah. Dia kata hantaran 2,500. Dia kata mas kahwin 2,500. Makcik siapa? Saya bukan nak menikah dengan makcik. Saya nak menikah dengan anak makcik. Yang makcik pergi cakap ni siapa? Suruh makcik main selotong. Suruh anak makcik keluar. Makcik kata anak saya tak keluar. Saya cakap, makcik siapa? Hang nak kahwin dengan anak dia. Hang tanya mak dia siapa? Hang ni betul-betul apa pasal? Tahu kan nilai siapa dia tu? Dia bercakap mewakili anak dia. Kita persoal hak dia. Dia bapa, dia jadi wali kepada anak perempuan dia. Kita persoal kewalian dia. Pasal apa pakcik? Pasal apa pakcik tergedik-gedik nak jadi wali ni? Saya ingat pakcik tu nanti masuk wak gila. Bukan dia ni, pakcik tu dipening tak boleh nak jawab. Hang biar betul aku wali. Aku wali pasal tu. Kalau Rasulullah tak buat, pasal apa saya tak boleh buat? Huwa Rasulullah. Antara kita dengan Tuhan tak sampai. Allah letak dia. Muhammad bukan orang tengah. Muhammad diberi nama Rasulullah. Utusan Allah. Allah bicara semua kat Muhammad. Suruh bagi tahu ke kita. Dan Tuhan tak mau. Tuhan tak mau Jibril turun apa-apa wahyu kepada kita. Secara tidur ke, secara mimpi ke, yaqazah. Tuhan tak mau. No need. Tuhan mau hanya Muhammad. Tiba-tiba kita kata, Muhammad siapa dia? Saya tahulah dia Rasulullah. Tapi takkanlah semua benda dia tak buat, saya tak boleh buat. Tengok, pikiran. Ini adalah satu kuman yang mesti dibuang daripada fikiran manusia. Dia tak tahu nilai huwa Rasulullah. Dia tak tahu nilai maksum. Dia tak tahu makna risalah. Dia tak tahu makna nubuwah. Ya ikhwan. Yang kita duk belajar ni ikhwan, dalam sujud kita belajar sampai dalam tahiyat akhir Nabi duk baca apa?
Kita duk belajar kekasih Allah. Insan yang Allah cinta zahir dan batin, luar dan dalam. Dia baca apa? Setiap bacaan dia mendapat restu dari Tuhan. Dan dia kata, insan yang besar ini kata, semayanglah macam aku semayang. Macam mana kita nak melarikan diri kita daripada hadis ni? Ya ikhwan. Macam mana kita nak larikan diri? Oh, jangan main-main. Statement-statement ni besar ikhwan. Kadang-kadang kerana kita, saya tidak kata tak ada ilmu, tapi saya kata kerana kita tidak tahu arti setiap perkataan-perkataan yang ada dalam agama ni, nilai dia. So kita macam acuh tak acuh. Di satu pihak kita kata dia Rasulullah, kita cerita kelebihan dia, kita angkat sunah-sunah dia. Di satu pihak kita macam jijik nak ikut dia. Di satu pihak kita sanjung dia bukan-bukan. Kita puji dia. Walaupun kita tahu hulu, tapi kita pakai, kita puji dia habis-habisan. Tapi di satu pihak kita nak semayang macam dia, kita petikai habis. Ini menunjukkan apa dia? Al-yaqin. Keyakinan yang masuk kepada kita, keyakinan itu tidak hak. Sebab keyakinan itu tidak duduk di atas dalil. Di atas dalil, evidence yang betul, penjelasan yang betul, keterangan yang betul. Subhanallah ikhwan, subhanallah. Ikhwan, kalau saya kata 1, 2, 3 perkara ni, saya rasa benda ni penting. Patut baca kitab kan, tapi saya rasa ni penting. Ini adalah manhaj. Pasal itu berkeluar whiteboard. Whiteboard ni ada pasal. Saya nak buat magic. Saya dah belajar magic. Saya kata satu benda. Bersetujukah kita? Ataupun saya kata, kesemua kita tahu pada menyatakan bahawa ulama itu adalah waris Nabi. Kita agree tak dengan statement ini? Ulama adalah waris Nabi. Ya betul. Dalam riwayat Abi Daud, Tirmizi, Nabi menjelaskan benda itu. Panjang riwayat itu, tapi selalu diangkat yang di tengah itu. Innamal ulama warasatul anbiya. Betul. Sesungguhnya, orang-orang yang ada ilmu, mereka itu menjadi pewaris kepada para anbiya. Jadi pengidafan kalimah itu jelas. Kenapa mereka diangkat, diiktiraf sebagai orang berilmu? Kerana mereka mewarisi ilmu para anbiya. Bukan kerana mereka anbiya. Bukan kerana mereka ada mukjizat ataupun kelebihan seorang Nabi. Tidak. Kerana mereka, Nabi ini bila mati, meninggalkan ilmu. Dan orang ulama ini, mereka lah yang mengambil ilmu daripada Nabi dan mengajar orang kembali kepada ajaran Nabi. Maka mereka adalah pewaris para Nabi. Dan ini tidak ada khilaf saya rasa. Kesemuanya orang clear. 1. 2. Kesemua kita tahu pada menyatakan bahawa kelebihan ilmu dan kelebihan ulama ada. Ulama dianggap ulama kerana ilmu. Dan ilmu ada kelebihan dia. Allah yang memberi, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dalam mujadalah. Allah mengangkat martabat orang beriman dan orang yang berilmu. Allah letak iman depan, orang beriman depan, Allah bicara ilmu di belakang. Ya. Untuk bagi tahu kepada kita apa dia? Yang mengangkat iman menjadi tinggi adalah ilmu. Maka Allah mengangkat martabat orang beriman dan orang yang beriman memiliki ilmu kepada derajat yang cukup tinggi berbanding orang beriman tetapi memisahkan diri dengan ilmu. Pasal itu setiap kali kita mai ke majlis ilmu ni ikhwan, apa ganjaran Allah bagi pada kita? Itu adalah kelebihan ilmu. Diampun dosa kita, mak pak kita, ikan dalam laut beristighfar untuk kita. Apalagi malaikat buka sayap, itu semua kita telah maklum. Kita tahu. Yang ketiga, kita semua tahu pada menyatakan bahawa ulama kita, ulama yang duduk pada martabat waris Nabi ini, yang mempunyai kelebihan,
yang mempunyai fadilat ni, mereka berbeza pandangan di dalam beberapa hal ehwal hukum agama. Depa sama depa, berbeza. Kenapa mereka berbeza? Mereka berbeza kerana ilmu yang mereka miliki. Bukan kerana kejahilan, kerana ilmu. Ilmu membawa pada perbezaan. Cara faham, cara menilai. Ya. Orang bawa satu hadis, dia tak yakin benda tu hadis. Maka dia tak akan ambil hadis tu. Ataupun dia tahu hadis tu ada. Tapi cara dia faham hadis tu pula. Berdasarkan bahasa Arab, nahwu, balaghah, sastra ilmu Arab dan tempat dia duduk. Macam ulama-ulama India dengan ulama-ulama sebelah Mesir, kan? Ulama-ulama Arab ni lah kita kata dengan ulama sebelah Mesir. Mereka faham makna qullah. Dan ulama-ulama sebelah Melayu ni, dia faham makna qullah dengan ulama-ulama belah India faham makna qullah. Hadis yang sama. Tapi bila sebut qullah di tanah Melayu, apa maksud dia? Qullah masjid, Qullah masjid, panjang dia berapa kaki, dalam dia berapa kaki. Betul? Tapi qullah di India bukan besar tu. Qullah di India yang dijunjung atas kepala orang. Biasa tengok gambar Hindustan. Hak lama lah, hak baru saya tak tengok. Hak lama-lama. Lama-lama kan dia perempuan bati menari tepi tasik. Sambil dia menari tu dia junjung. Macam apa? Buyung panggil kan? Dia buat daripada tanah tu kan? Yang tu qullah. Kalau kata qullataini, dua qullah dia bawa dua tu. Itu cara ulama sebalik sana faham. Hadis yang sama. Bukan kerana mereka jahat ke, mereka nak selisih dengan hadis ke, tak. Kerana daerah yang mereka duduk itu ada dia punya lurah dia tersendiri. Maka cara mereka faham. Cara mereka faham itu menyebabkan mereka berbeza pandangan. Maka kita tahu pada menyatakan para ulama berbeza pandangan. Yang berikutnya kita tahu apa dia ikhwan? Kita juga tahu pada menyatakan bahawa syarat untuk menjadi syarat seorang ulama, dikatakan dia ulama, bukanlah syarat jadi ulama ni tidak salah. Kau jadi ulama kena ada satu syarat. Apa dia? Satu salah orang tak boleh buat. Tak, dalam Ahlus Sunnah tak ada syarat tu. Imam Az-Zahabi tulis kitab besar ikhwan, besar kitab dia, Siyar Alam An-Nubala. Besar ikhwan, berjilid. Cerita tentang siar perjalanan orang-orang saleh. Dalam Siyar Alam An-Nubala, dia bercakap tentang kehidupan Imam Al-Ghazali. Masa Az-Zahabi bercakap pasal Imam Ghazali dalam Siyar Alam An-Nubala, dia kata satu perkataan yang menarik. Dia kata, Al-Ghazaliyu imamun kabir. Bahasa dia. Wa ma min syartil alim annahu la yukhti'u. Subhanallah. Dia kata, Al-Ghazaliyu imamun kabir. Ghazali imam yang besar, dia kata. Tapi kena ingat, dia kata, wa ma min syartil alim, bukanlah menjadi syarat untuk jadi orang alim, annahu la yukhti'u, dia tidak terlibat dengan salah. Ulama pun kadang-kadang salah. Kerana Nabi telah memberi isyarat, siapa yang betul ijtihadnya 2 pahala, siapa yang tersalah 1 pahala. Ya. Kalau kita mempunyai fikiran ulama tak akan salah, kita telah terkeluar kepahaman di atas garis yang betul. InsyaAllah lah saya kata, takat kita duduk mengaji ni, insyaAllah lah tuan-tuan main mengaji ni, tak ada lah ulama yang kita ambil ni buat salah. Salah, statement tu dah salah. Kerana bukan syarat. Perkataan ulama itu tidak meletakkan mereka di luar zon manusiawi. Bukan. Mereka manusia. Kerana Ahlus Sunnah berkeyakinan ulama tidak pernah maksum. Akan tersalah, tersilap. Maka kerana itu Ahlus Sunnah dia letak daripada awal lagi, mereka pewaris Nabi. Betul? Betul, mereka pewaris Nabi. Mereka ada kelebihan ilmu. Betul.
Mereka berbeza pandangan di atas sebab-sebab yang tertentu. Betul. Namun, Ahlus Sunnah berkeyakinan, imam-imam Ahlus Sunnah tidak ada yang maksum. Maka bukanlah apabila dia disebut alim, dia tidak akan terlibat. Langsung dia tak akan salah. Tidak. Kadang-kadang dia akan salah. Kadang-kadang pada ilmunya dia kata hadis itu hadis yang dhaif. Bila datang muhakkik, para pengkaji, peneliti, didapati hadis itu bukannya dhaif tapi palsu. Tetapi walaupun dia tersalah, itu bukanlah tiket untuk kita keluarkan dia sebagai ulama. Hang dah salah, hang tak layak jadi ulama. Tak, dia kekal dengan sebagai ulama. Tapi pandangan-pandangan dia yang salah tidak diikuti. Pandangan-pandangan dia yang salah tak diikuti. Saya tak pedulilah guru saya. Nah, bukanlah saya nak kata kat siapa-siapa, tapi itu manhaj dia. Saya tak peduli apa nak kata guru saya salah ke tak betul. Dia guru saya akan ikut dia. Kalau ada hadis, antum nampak dia bercanggah dengan hadis total dan fatal, saya tetap akan ikut guru saya tak peduli hadis itu. Ini cakap orang tidak tahu manhaj ta'lim, manhaj talaqi. Manhaj talaqi siapa? Manhaj talaqi Ahlus Sunnah. Mr. President, you can understood ke understand? Understand understood payah sikit kan, understand senang. Apa yang saya cakap Manhaj ni penting ya kawan. Lagi satu apa ya kawan? Semua kita tahu tradisi Ahlus Sunnah apa dia? Walaupun ulama mereka memiliki pandangan-pandangan yang dhaif, kadang-kadang pandangan yang syaz, pelik-pelik, namun tradisi Ahlus Sunnah tidak mencerca para ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menulis satu kitab yang besar. Sumbangan dia besar dalam dunia ini. Dia menulis satu kitab yang besar, Rafa'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Zikru fihi asbabul ikhtilaf, a'lamul a'immah fi ba'dil furu'i masail al-fiqhi al-islami. Dia tulis satu kitab yang besar, mengangkat cercaan daripada para imam-imam mazhab. Dan dia mendedahkan dalam kitab itu, asbabul ikhtilaf. Kenapa mereka berbeza pandangan? Supaya kita tak mencerca mereka. Supaya kita tak cerca. Kita tahu pasal apa dia? Dia khilaf. Dia buat jasa besar. Dia tulis setiap sebab-sebab, hampir 6 ke 7 sebab dia senaraikan. Dan dia namakan kitab dia, Rafa'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Mengangkat cercaan daripada imam-imam yang besar. Jangan kita mencerca mereka. Kerana tradisi Ahlus Sunnah. Tradisi. Mereka apa dia? Ulama-ulama ni mereka penyumbang. Mereka berkhidmat untuk agama ini. Tetapi kesilapan mereka disebut di atas adab ilmu. An-Nawawi, Imam Nawawi menghormati Al-Ghazali. Tapi ketika An-Nawawi lalu kepada hadis Muslim, hadis Abu Hurairah yang bercakap tentang jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan satu malam yang kamu tak sembahyang pada malamnya, pada malam-malam lainnya. Jangan kamu berpuasa pada hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tak pernah puasa pada hari lain. Malam Jumaat nak sembahyang dengan satu sembahyang. Sembahyang tu tak pernah sembahyang malam lain. Maknanya kita buat kita punya wirid lagu tu. Mai hari Jumaat pula belah siang nak puasa. Tak pernah puasa hari lain. An-Nawawi bawa riwayat Muslim, Nabi melarang. Jangan khususkan malam Jumaat dengan satu sembahyang. Jangan khususkan hari Jumaat dengan satu puasa di siang hari. Bila Nawawi dia buka hadis ni dalam syarah Muslim, hadis ni hadis Muslim, lepas tu dia syarah. Dia sebut satu benda yang ada dalam Ihya. Dia sebut satu benda yang ada dalam Ihya. Dia menghormati Al-Ghazali, tetapi kesilapan itu didedahkan dalam bentuk ilmu supaya orang tak ikut dan tidak mencerca. Dia kata adapun salat yang dinamakan dengan salat al-gharaib yang dilakukan pada malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rejab, sesungguhnya itu daripada hadis yang buruk, iaitu hadis yang palsu. Semoga Allah Ta'ala mengambil tindakan kepada orang yang melakukan ini dan menyandarkan kepada Nabi.
Dia berdoa dengan doa yang qabih kepada orang yang berbohong pada Nabi. Tengok-tengok semayang tu siapa yang anjurkan? Siapa yang anjurkan semayang ni? Imam Al-Ghazali. Dalam ingat balik Zahabi kata, Al-Ghazali imamun kabir. Ghazali imam besar. Tapi bukan syarat apabila orang tu menyandang gelaran ulama, dia sampai tak salah. Dia boleh salah berdasarkan ilmu dia. Hak ilmu ada. Tapi adakah Nawawi mencela Ghazali? Tidak. Tidak mencela. Dia menghormati jasa-jasa Al-Ghazali. Ghazali menulis kitab Usuluddin. Besar kitab dia. Orang semua mengambil manfaat daripada tulisan dia. Tetapi yang bercanggah dengan kebenaran ini, kenapa kebenaran tidak diukur berdasarkan emosi, tapi berdasarkan dalil? Kerana dalil lah kita kata benda tu tak benar. Kalau saya kata, my big brother, you are wrong, brother. Apa wrong? Kata awak salah. Apa saya ada ukuran untuk kata sahabat saya salah? Barometer dia apa? Penimbang dia apa? Wazan dia apa? Untuk saya kata sahabat salah. Sahabat salah kerana sahabat, ini peraturan sahabat. Ini peraturan dia. SOP dia macam ni. Sahabat dah langgar. Di atas ini, di atas hujah ni, saya kata sahabat salah. Macam mana semayang itu dikatakan salah? Berdasarkan para pengkaji hadis. Mereka yang kaji. Hadis tu bukan hadis, tapi maudhu'. Orang-orang sufi buat dan mereka kata itu daripada Nabi. Yang mendedahkan hadis itu adalah An-Nawawi. Apa benefit Nawawi? Maka pasal itu al-haq diukur dengan dalil. Tak, kalau semua orang akan dituduh salah. Betul. Dia punya barometer tak ada. Maka ikhwan, kita di dalam ilmu tradisi Ahlus Sunnah, kita tak pernah mencerca seorang pun imam Ahlus Sunnah. Walaupun ada yang tersalah dan tersilap dalam ijtihad mereka. Kita selalu baik sangka pada mereka. Tak mungkin kesalahan itu dia buat dengan sengaja. Mungkin di luar ketidaksengajaan. Itu adab Ahlus Sunnah dalam apa sahabat Roy? Ya, di dalam manhaj ilmu. Dalam metodologi knowledge methodology atau methodology knowledge. Yang mana betul sahabat? Mr. President? Dua-dua betul. Apa? Begitulah khilaf membawa rahmat. Tak apa-apa. Janji dengar, boleh faham, cukup. Ya ikhwan. Lagi satu, tengok. Semua kita tahu pada menyatakan, ini asas-asas ni saya kongsi ikhwan. Asas dia. Semua kita tahu pada menyatakan bahawa tidak ada satu ilmu yang sampai pada kita malam ni yang tidak melalui lisan ulama. Tidak ada. Ada? Mana ada? Hadis, ulum Quran, fiqh. Ada satu perkataan yang menarik disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Ketika orang mengkritik mazhab Abu Hanifah keterlaluan, lahirlah kata tunjang besar. Kata-kata ni dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. An-Nawawi ambil kata-kata ni ketika dia syarah Al-Muhazab, dia letak dalam syarah Muhazab Majmu'. Ketika orang kritik mazhab Abu Hanifah dengan keras, ketika itu Imam Syafi'i dia masuk ke Baghdad, dia jumpa tokoh-tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah. Sampai dia kata apa? Ra'aitu Abu Hanifah fil Baghdad. Dia jumpa tokoh-tokoh Abu Hanifah yang besar. Dia tak jumpa Abu Hanifah sebab mati Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Tapi dia menghormati mazhab Abu Hanifah, ulama Abu Hanifah, dia umpamakan seperti Abu Hanifah. Dia jumpa dia apa? Dia kata ra'aitu Abu Hanifah, aku melihat Abu Hanifah. Sebenarnya yang dia jumpa itu bukan Abu Hanifah, tokoh-tokoh besar, kerana dia hormat. Bila orang kritik berlebihan Abu Hanifah, lahirlah perkataan yang takjub, sangat dahsyat. Dia kata, an-nasu fil fiqhi iyal Abi Hanifah.
Dia kata manusia di dalam fiqh seluruhnya menumpang Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tak buka fiqh, kita tak ada fiqh. Dia orangnya mula membuka jalan fiqh. Artinya, pemaidani yang kita pijak ni, mereka yang buat. Asasnya mereka yang. Muwatta' Imam Malik dikritik dengan begitu dahsyat. Dikritik, walaupun sanad Imam Malik itu lebih dekat dengan zaman Nabi. Imam Malik 3 aja, Bukhari sampai 4, 5. Orang kritik Muwatta' Imam Malik. Orang kritik Imam Malik. Imam Syafi'i bangkit membela Imam Malik. Dia kata, Malik hujjati amam Allah. Apabila Allah bertanya pada aku, kenapa kau buat begini? Aku akan sebut nama Malik. Dia hujjah aku di hadapan Allah. Kenapa dia kata demikian? Kerana setiap benda yang Imam Malik sebut, Imam Malik bawa dengan sanad di dalam Muwatta'. Subhanallah. Ulama' dibela. Kenapa? Jasa mereka. Dan ini ikhwan, tak ada siapa pun petikai. Tak ada siapa pun petikai sumbangan para ulama', kelebihan para ulama', apa yang para ulama' buat, tak ada siapa petikai. Tak ada siapa petikai. Namun, kita juga kena tahu beberapa perkara. Kita duk baca benda ni ikhwan, kena tahu beberapa perkara. Apa dia di antara perkara yang kita kena tahu? Imam-imam yang kita sebut kita mengambil ilmu daripada mereka, imam-imam yang kita katakan mereka ialah menghampak pemaidani ilmu ini. Dahsyat mereka, kita ra'i mereka, mereka dihormati, mereka ada kelebihan ilmu dan sebagainya. Namun kita kena tahu, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan beberapa perkataan telah keluar daripada lisan mereka yang disimpan di dalam maktabah ilmu, di dalam mausu'ah ilmu, ensiklopedia ilmu. Besar Imam Abu Hanifah. Besar Imam Abu Hanifah. Tapi besar mazhab Abu Hanifah, mazhab tua. Tapi ada dua ulama dalam mazhab Abu Hanifah. Seorangnya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan seorangnya terkenal dengan nama Abu Yusuf. Dengar? Ini adalah durus yang muhimmah. Pelajaran yang penting untuk kita simpan, kita rekod. Saya sebut dua nama, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf. Dua nama ni tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah. Apa fuqaha sebut? Mereka kata dua tokoh ini telah khilaf dengan Abu Hanifah hampir sepertiga daripada ilmu dalam mazhab Abu Hanifah. Sepertiga. Sepertiga banyak mana ikhwan? Satu benda bagi tiga. Bermakna 2/3 saja mereka setuju dengan Abu Hanifah. Sepertiga mereka khilaf. Kenapa? Kenapa tu saya simpan dulu. Kata para ulama kita, bal qad taraku kathiran minha lamma zahara lahum mukhalafatuhu lisunnah hatta anna al-imamaini Muhammad bin Al-Hasan Syaibani wa Abu Yusuf rahimahumullah qad khalifan syaykhuhuma Aba Hanifah fi thuluthil madhahib. Subhanallah. Muhammad Hasan Syaibani kata, kalau Abu Hanifah hidup dan dia lihat kepada semua hadis yang ada berkenaan dengan wakaf, harta wakaf tidak boleh diwariskan, dia akan tarik balik pandangan dia. Siapa yang sebut? Tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah. Imam Nawawi, yang kita dah ulang sebut nama dia, An-Nawawi, tokoh besar, tiang seri dalam mazhab Syafi'i. Dia khilaf dengan Imam Syafi'i dalam beberapa kes. Kesnya heavy-heavy. Di antara kes heavy-heavy yang dia khilaf dengan Abu Hanifah, dengan Imam Syafi'i, kesnya heavy-heavy. Saya pernah sebut kes ni dulu,
di sebelah selatan, saya ingat lagi. Pakcik tu kata kat saya, kalau ustaz ni berani keluar, aku nak baling kasut bintang muka dia. Lepas tu dia rasa terlalu heavy. Kes ni bukan heavy, kita tak pernah dengar. Bukan heavy. Tak pernah dengar. Inilah masalah kita. Saya kata, dia khilaf dengan Imam Syafi'i dan dia sebut dalam majmu' ketika dia syarah teks daripada kitab Muhazab Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata, adapun samak babi, tidak ada dalil yang jelas. Cukuplah bila kita sentuh babi, tangan kita basuh biasa-biasa. Dalil yang jelas adalah samak anjing, bukan babi. Cuma Imam Syafi'i kiyah dengan babi sahaja. Itu saja. Daripada Nabi tak ada samak babi. Ikhwan, kalau sebut arak tak apa ikhwan. Sebut di Nusantara, kita boleh dapat nama Ustaz Babi tu. Jangan cari pasal. Kena sebut hari tak betul yang mendapat. Ha? Isu pasal benda tu besar dekat kita, najis. Mughalazah. Ibn Rushdi menyebut pandangan Imam Malik. Ibn Rushdi mewakili mazhab Malik. Menyebut pandangan Imam Malik. Yang pada dia, pandangan Imam Malik itu agak ganjil. Imam Malik kata, kulit babi boleh disamak. Kulit babi boleh disamak. Tak ada siapa mencerca Imam Malik. Kenapa? Orang tahu dia imam besar. Jadi ada dalil dia. Mazhab, kata Muhammad Hasan Syaibani, mazhab Abu Hanifah, kulit babi tak boleh samak. Kenapa? Mazhab Imam Abu Hanifah kulit babi tak boleh samak? Kerana Imam Abu Hanifah kata babi tak ada kulit. Anak sama apa? Dia tak ada kulit. Habis yang tebal itu isi tebal. Isi orang tak samak, haram makan. Subhanallah ikhwan. Mazhab Syafi'i babi tak boleh samak, anjing tak boleh samak. Tapi yang saya nak bagi tahu, yang kita kata tokoh-tokoh besar dalam mazhab, mereka pernah khilaf dengan imam-imam besar mereka. Kenapa mereka khilaf? Dijelaskan oleh para ulama. Kenapa apa? Lamma zahara lahum mukhalafatuha li sunnah. Kerana apabila mereka lihat pandangan itu tidak bersesuaian dengan sunnah. Bukan kerana mereka nak buka mazhab baru, bukan kerana mereka iri hati kepada imam, bukan kerana benci, kerana mereka boleh selisih dengan imam, mereka tak boleh selisih dengan Nabi. Subhanallah, Muhammad bukan imam kita sahaja ikhwan. Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita yang tak boleh diselisihi. Subhanallah ikhwan. Ini ikhwan adalah teks yang sangat penting kita hadam dan kita faham. Supaya kita tahu arah. Sunnah ke kanan, kita ke kiri. What is it? Tak. Saya tak mau kata ke siapa-siapa saya nak jadi orang baik 2022. Jadi orang baik-baik. Supaya kita tahu ya kawan. Supaya tak matilah fikiran kita dan fikiran umat. Jangan dibodohkan umat. Kesemua orang hormat. Takkanlah orang macam Muhammad Hasan Syaibani dan Abu Yusuf tak sayang dengan Abu Hanifah. Mustahil. Dia sayang. Tetapi kita ada benda kena tunai dengan Nabi. Kita tak boleh khilaf dengan Nabi dengan sengaja. Kenapa ya kawan? Ya. Kerana kita kena tahu ya kawan, apa yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada Nabi satu benda besar ya kawan. Yang disebut dalam riwayat Muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Nabi jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim. Dalam riwayat lain, u'atitu jawami'ul kalim. Subhanallah. Tengok Ibn Rajab Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia bahas dia. Apa makna jawami'ul kalim? Allah memberi kepada aku kalim. Kalim tu kalimat. Kalimah. Yang jawami'. Pendek, tetapi padat dan syarat dengan makna. Sampai aku cakap semua orang faham. Itu adalah mukjizat Tuhan pada aku. Tak ada orang yang tak faham ajaran aku. Ya, tak. Badawi boleh faham.
Orang dusun boleh faham. Orang kampung boleh faham. Orang bandar boleh faham. Raja boleh faham. Orang berpendidikan tinggi boleh faham. Orang macam saya yang tak ada pendidikan langsung pun boleh faham. Sunnah ni ikhwan dipelajari oleh orang-orang yang kita kata pekerjaan mereka tu biasa-biasa aja. Penulis getah ni. Belajar sunnah, faham sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, faham. Dulu masa tak belajar, tak faham lah pasal tak belajar. Bila belajar, faham. Faham. Kata pakcik, masa Tun pakcik belajar dulu ambil SPM, pakcik dapat apa? Dia kata apa pun tak dapat, SPM pun tak ambil. Pakcik bukan tak ambil SPM, sekolah pun tak. Tapi ini pakcik duk main belajar hadis ke mana? Tak tahu dia kata belajar hadis ni senang faham. Dia tak ambil SPM, sekolah pun tak. Tapi bila sebut hadis sahih, hadis dhaif dan palsu, dia tahu dan dia faham. Allah bagi kat Nabi berurusan dengan umat dengan cara jawami'ul kalim. Ya. Kalau Nabi ke kanan, kita ke kiri, bermakna kita tak faham sunnah. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis yang sangat dahsyat berkenaan Umar Al-Khattab, daripada Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar duk baca Taurat. Sayyidina Umar baca Taurat, zaman Nabi duk ada Taurat. Merah muka Nabi tengok Umar. Sepatah, hadis tu panjang, saya nak ambil yang Nabi sebut sepatah. Nabi kata dekat Umar. Nabi kata Umar, "Lau kana Musa hayyan lattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Nabi kata Umar, andai kata Musa masih hidup dan kau ikut Musa dan Taurat dan kau tinggalkan aku, kau pasti akan sesat, Umar. Subhanallah. Ya. Maka kamu tidak ada wasi'ah, sa'ah, tidak ada keluasan untuk tinggalkan aku. Kamu tak diberi hukum luas untuk tinggalkan aku, melainkan kau akan sesat. Kamu bahagian umat aku dan aku adalah Nabi bagi umat ini, bukannya Musa. Nabi ke kanan, Musa ke kiri. Kita pakai ikut Musa, Nabi kita sesat. Apatah lagi Nabi ke kanan, siapa-siapa ke pakcik mana ke belah kiri, kita pergi tuntun pakcik tu tinggal Nabi. You think it's okay? No, it's not okay. It's KO. Secara kita fikir, pasal itu saya kata sunnah ni, kita tak perlu kita tak perlu so brilliant in so smart. Macam kita dah boleh faham. Sambil dengar lena sah, bangkit balik sah, mau tak lena 9.20, mai pun kat pukul 8. Pergi sembahyang pula, lambat pula. Kau mesti lambat lah. Whiteboard tak tulis lagi. Buku pun tak baca lagi. Tapi kita understood apa dia? Muatan yang kita bicarakan itu. Understood. Antum dan saya, kita selama kita duduk belajar ni, kita didedahkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang menjadi penyebab turunnya ayat 153 Al-An'am. Betul? Hadis itu bercakap tentang garis lurus. Ingat lagi hadis itu? Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan. Nabi buat satu garis lurus, kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi ambil yang dahan kering tu, digurih atas tanah satu garis lurus. Dia kata apa? Hadza sabilullah, ni jalan Allah. Ataupun hadza tariqul haq, ini adalah jalan yang benar. Lepas tu dah ada garis lurus, Nabi buat satu garis menuju ke arah kanan dan ke arah kiri. Nabi kata ini adalah subulus syaitan. Kanan dan kiri di sebelah jalan aku ini adalah jalan-jalan syaitan. Setiap jalan itu ada syaitan menyuruh kamu tinggalkan garis lurus ini. Nabi membacakan ayat 153 surah Al-An'am. Dengan serentak itu Allah turunkan ayat. Bila Nabi kata ini jalan Allah, Allah turunkan ayat itu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili.
Zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Subhanallah. Allah kata, dan inilah jalan aku yang lurus. Di atas garis lurus yang Nabi buat. Inilah jalan aku yang lurus. Fattabi'uhu. Kamu semua kena ikut jalan ni saja. Wala tattabi'u subul. Ya Muhammad garis ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Muhammad kata itu jalan syaitan. Yang tu kamu jangan ikut, kata Quran. Itu jalan syaitan. Jalan Muhammad yang lurus. Yang ini kata Allah. Wasakum bihi. Aku wajibkan kepada kamu. Aku amanahkan kepada kamu. Aku pesan dan aku wasiat. Dengan wasiat wajib. Jangan tinggal garis lurus Muhammad. Supaya kamu bertakwa pada Allah. Subhanallah. Jadi, macam mana kita nak buat? Adakah kita nak letak Nabi tempat lain? Kita nak layan orang lain? Nahi, kabi-kabi nahi. Tempagal he. Tempagal he. Gambar apa sahabat? Buat tak tahu nampak? Mentah-mentah ada rekod. Kan? Kita baca dalam riwayat Bukhari. Dan menurut Bukhari, perkataan yang sangat sederhana disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqul Akbar. Ini adalah Siddiqul Akbar. Orangnya sangat benar dan Nabi kasih. Apa kata Abu Bakar? Aku takkan tinggal satu benda yang Nabi buat. Aku pasti akan buat. Apabila aku tahu satu benda Nabi buat, aku pasti akan buat. Kerana aku takut. Bila aku tinggal satu benda yang Nabi buat, an aziru, akhsha an aziru, aku takut dengan aku tak buat seperti Muhammad, aku akan jadi sesat. Siapa yang cakap demikian, ikhwan? Siddiqul Akbar. Mana ada kita nak sampai martabat Abu Bakar? Tapi itulah ucapan dia. Kita didedahkan dengan perkataan Umar Al-Khattab. Kita duk belajar ni. Masa bila? Masa dia tawaf, dia tengok Hajarul Aswad. Apa dia kata? Innaka hajar. Dia kata, kau batu. Kalaulah tidak kerana aku tengok Nabi kucuk hang, aku takkan kucuk hang. Subhanallah. Hang tak ada mudarat dan hang tak ada manfaat ke aku. Aku kucuk hang kerana Rasulullah kucuk hang. Aku sayang kat Rasulullah. Subhanallah. Kita baca dalam riwayat Muslim. Perkataan yang azim. Yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, hari ini aku sangat gembira bila Nabi cakap macam ni. Nabi jawab soalan, satu orang bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, bila nak berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi jawab soalan tu. Nabi kata apa? Ma'adadta laha. Kalau kiamat berlaku, hang ada apa? Apa hang punya perkiraan, hang punya persiapan? Dia kata, aku semayang macam biasa, puasa macam biasa, tapi aku sayang sangat pada Allah dan Rasul. Anas dengar Nabi jawab pada kawan tu. Anas kata, tak ada hari yang lebih aku gembira melainkan hari ini. Apa Nabi jawab pada macam kawan tu? Nabi kata, kalau begitu, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Anas kata, aku tahu hari ini aku tak kehilangan Rasulullah. Sampai dalam syurga aku akan bersama dengan Nabi. Kerana aku akan bersama dengan orang yang aku sayang. Kata Anas, aku sayang pada Abu Bakar. Aku sayang pada Umar. Aku sayang pada Osman. Aku sayang pada Ali. Aku sayang pada Nabi. Dan aku nak bersama dengan mereka. Subhanallah, ikhwan. Dahsyat. Kuklah Anas nak kata, aku sayang dekat Abu Bakar. Aku sayang dekat Umar. Andai kata Nabi ke kanan, Abu Bakar dan Umar ke kiri, aku akan ke kiri kerana aku sayang ke mereka. Anas tak cakap lah kata. Tak ada apa-apa sajalah saya katakan, tak ada apa-apa. Dia untuk kita. Untuk kita adun balik pemikiran kita. Kita punya proton pemikiran, elektron pemikiran, molekul pemikiran kita itu takut masuk apa panggil? Perkara-perkara yang merosak dia punya lingkaran tu. Kan? Setiap atom ada lingkaran dia. Takut lingkaran itu rosak. Bila rosak, akan rosaklah seluruh lingkaran itu. Ya subhanallah, ikhwan. Karena itu, kita belajar siang malam dan pagi petang ni, ikhwan, untuk tahu benda ni. Satu hari, ikhwan,
Imam Abu Hanifah, dia mengajar. Imam Abu Hanifah mengajar. Dia tengok, saya sebut tadi, Imam Abu Yusuf. Apa yang dia cakap, semua duk tulis. Apa yang dia cakap, semua duk tulis. Ya, of course lah. Pasal apa? Dia mengajar ni bukan biasa. Imam. Abu Hanifah Nu'man. Siapa tak kenal? Hibrul Ummah. Dipanggil dia dengan nama Hibr. Dia adalah dakwat umat Baghdad. Sampai orang Baghdad kata apa? Kalaulah Abu Hanifah hidup zaman Nabi dan Jibril buat turun wahyu, nescaya Nabi akan tanya Abu Hanifah, apa pendapat kau tentang wahyu ni? Boleh terima ke tak? Macam itulah punya taksub mereka. Kata mereka, Imam Syafi'i ni punya takut dekat Abu Hanifah. Tunggu Abu Hanifah mati baru dia beranak. Ini semua fudulul kalam. Apa dia? Fudul. Cakap lebih. Tak dapat kontrol. Fudul. Kan tarikh mereka kan? Mati Abu Hanifah lahir. Abu Syafi'i punya takut dekat Abu Hanifah. Yang belah Syafi'i pula, Abu Hanifah takut kat Syafi'i. Kelak-kelak Syafi'i dia roh. Fudulul kalam. Dalam manakib antum akan jumpa khazanah cakap lagu ni banyak. Yang kita tak boleh ambil sebagai perhitungan. Imam Abu Hanifah tengok Abu Yusuf duk tulis. Dia duk renung Abu Yusuf. Dia kita kalau mengajar orang tak tulis kita renung kan. Ambil tak tulis langsung. Kita renung. Imam Abu Hanifah dia renung pada kawan tu tulis. Dia duk pelik. Lepas tu dia kata sepatah. Abu Hanifah kata kepada Abu Yusuf. Abu Hanifah kata, la taqtu kullu ma sami'u minni. Dia kata Yaqub, nama dia Yaqub. Abu Yusuf nama anak dia kan gelaran. Dia kata Yaqub, jangan hang tulis semua benda yang hang dengar daripada aku. Fa inni qad ara ra'yu yawm wa atrakuhu ghadan. Aku ada satu pandangan hari ini yang kemungkinan besok aku akan tinggalkan pandangan itu. Wa ra'a ra'yu ghadan wa atrukuhu ba'da ghad. Yang aku ada pula pandangan lain besok yang aku boleh tinggal lusa. Tetapi tulislah apa yang aku sebut daripada Nabi. Aku tidak ada kelebihan. Tengok mereka mendidik anak didik mereka jadi apa. Kita sampai tak tahu nak didik orang jadi apa ni, kawan. I ask you my brother. Tak boleh big lah pasal saya lagi big. Orang kata penghormatan, kita mendatangi orang tua ke orang tua mendatangi kita? Penghormatan. Based on penghormatan, respect. Tahiyat. Orang tua datang, kita nampak orang tua lalu. Kita bangkit pergi kat dia ke? Ataupun kita duduk. Pakcik, pergi mana? Pakcik tu dengan duk pegang dulang ke apa kan? Pakcik, takkan dulang tu bok-bok mai lah sini sama. Itu penghormatan lah. Biasanya, orang yang rendah ni lah, kita muda ni, rendah umur, kita yang respect orang. Orang tua kan kita naik bas, tengok ibu-ibu mengandung, duduk pegang stand bas tu, kita bangkit bagi dia duduk. Itu maksudnya apa? Respect. Okay? Kita hormat Nabi, beriman Nabi, kita lah patut pergi pada Nabi. Betul? Kita lah patut pergi pada Nabi. Tiba-tiba Nabi mai kat kita. Nabi mai pondok kita. Nabi mai rumah kita. Tahu macam mana Nabi mai? Tapak kaki, duduk pijak tepung. Nabi mai pula ketika blackout. Cerah Nabi tak boleh mai. Sebab tak semua mata Nabi, orang nampak Nabi. Siapa-siapa yang Allah tak izin mata dia nampak Nabi, artinya dia tak sayang Nabi, dia tak kenal Nabi. Peliknya. Subhanallah ikhwan. Takut ikhwan, kita takut. Apa al-yaqin tidak di atas al-haq. Apa yang akan membuktikan ini semua adalah dalil. Dalil. Pasal itu ulama kita hormat, ikhwan. Tetapi bila kita mengubah tradisi, menghormati para ulama, bertukar menjadi benda lain, itu adalah tradisi yang salah. Itu jangan sekali-kali kita ubah, ikhwan. Jangan sekali-kali kita ubah.
Satu perkataan yang menarik ikhwan daripada imam kita, imam besar kita, imam agung kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini sebagai akhir lah, buat akhir. Tak apa, minggu depan dah lagi. Minggu depan kita pakai whiteboard. Kata Imam Syafi'i. Ini perkataan daripada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Iza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasih fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula. Iza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna 'aqli qad zahaba. Kataan dia, apabila kamu semua melihat aku lu qawlan, aku berkata dengan satu qaul, aku bercakap dengan satu hukum dalam agama, yang kamu dapati waqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu, yang kamu dapati benda yang sahih daripada nabi tak sama dengan apa yang aku kata. Didapati tak sama. Tentulah siapa yang akan tahu tak sama ni? Bukan kita, para muhadis lah, orang-orang yang mengkaji hadis. Tak sama. Dengar apa dia kata. Dia kata, fa'lamu, hamba kena tahu masa tu, anna aqli qad zahaba, sesungguhnya akal aku dah hilang. Apa maksudnya sahabat? Yang cakap ni bukan kecil punya orang, besar punya orang. Tak ada, dia saja nak cakap tak sama dengan Nabi, tapi dia bagi isyarat pada kita. Kalau ada satu benda orang tu berani cakap tak sama dengan Nabi, bercakap dengan satu perkataan, tengok-tengok yang Nabi cakap tak sama, dia kata ketahuilah akal orang tu dah hilang. Maksudnya apa? Kalau orang tu dah hilang, orang tu tak siuman, jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Betul kan? Tak sama. Ya. Lepas tu Aisyah lah beritahu. Saya tak tahu ya kawan. Hari pertama Nabi wafat. Wafat. Tu nak urus jenazah Nabi semua kan. Antum boleh bayang tak hari tu? Tanam Nabi. Tu baca dalam Sahih Bukhari. Dan sunan-sunannya lain. Tanam Nabi. Anas kata apa? Kami duk tarik tanah-tanah keliling nak buat kubur Nabi tu. Kami tak ada nak ribah pasyak di tangan. Anas kata bila aku dongok tengok mata ke langit Madinah. Sedangkan hari itu siang, tetapi matahari dah hilang daripada Madinah. Dah gelap. Sedangkan dikebumikan pada waktu siang cerah. Saya tak dapat bayang, malam tu adalah malam pertama Aisyah radhiyallahu anha nak tidur seorang-seorang tanpa Nabi. Macam mana ayat mata dia turun rindu. Dan itu adalah malam pertama sahabat nak semayang dengan satu semayang fardu yang orang lain jadi imam, bukan Nabi. Apa nak jadi hari itu? Bila nak kena azan, yang dia akan sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi Nabi dah tak ada. Hari itu hari apa ikhwan? Anas kata siang seperti malam, gelap untuk kami, sampai depa nak lalui satu masa yang depa boleh stand, depa boleh terima Nabi dah tak ada dengan kita. Antum boleh bayang rindu Aisyah pada Nabi. Adakah dia rindu Nabi ni rindu olok-olok atau rindu betul? Aisyah radhiyallahu anha, agak-agak dia rindu kat Nabi tu olok-olok ke betul punya rindu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, seluruh sahabat yang mendapat gelaran Khulafa Ar-Rashidin, agak-agak hari itu dan besoknya mereka rindu kat Nabi tu, rindu olok-olok ke rindu sungguh?
Bapak kita mati kemarin. Hari ni ayak mata kita duk turun tak habis lagi. Duk tengok gambar ada ayak mata turun. Sebut pasal ada ayak mata turun. Berapa hari nak boleh? Orang yang mati anak macam mana? Suami mati isteri, isteri mati suami. Kawan mati kawan baik. Orang yang 5 tahun, 6 tahun kahwin, tak ada baby, tunggu baby, tak tahu mati. Itulah seikhlas-ikhlas punya rindu. Namun tidak ada riwayat daripada Aisyah. Pada malam tu dia nampak Nabi secara yaqazah datang ke rumah. Tak ada. Orang inilah berhak dapat lihat Nabi secara yaqazah setelah Nabi wafat. Tak. Tiba-tiba siapa yang dapat tengok ni? Tak perlu. Orang yang tak perlu pun tiba-tiba mendakwa. Tak perlu pun. 124,000 para Nabi. Teringilah nak tengok seorang Nabi tu muka dia macam mana. Tengok-tengok muka macam orang Malaysia. Irah macam orang Malaysia. Bukanlah dia Nabi pun. Muka dia irah. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Ma la yanfa'u fid din. Ma la yanfa'u fid din. Benda tak ada manfaat pun pada agama. Subhanallah ikhwan. Inilah benda di akhir-akhir zaman ni muncul ikhwan. Subhanallah. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai yang kita boleh baca dalam Nasaihul Ibad. Nasaihul Ubad. Apa dia kata? Dia kata innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisal. Umat telah binasa orang dulu. Telah binasa orang dulu dengan 3 benda. Ini bukan hadis, ini perkataan siapa? Ibrahim An-Nakhai. Imam Abu Hanifah yang kita habaq besar tadi, dia membina mazhab dia, banyak pandangan dia mengambil daripada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ni kecil-kecil Aisyah tengok dia. Abdullah bin Mas'ud jumpa dia. Dia tokoh besar, Ibrahim An-Nakhai. Kita boleh baca dalam Syiar Alam An-Nubala riwayat hidup dia. Al-Ghazali ambil banyak pandangan dia letak di dalam Ihya, dalam bab haji khususnya. Ibrahim Nakhai kata orang dulu, dia mati pun katalah sekitar dia mati tu 90 Hijrah. Dia ada perkataan ni. Saya tak ingat tarikh yang tepat dia mati. Sekitar 90 Hijrah. Tapi dia dah keluar perkataan ni. Cuba sahabat fikir, dia kata, telah binasa umat dulu, halaka man halaka qablakum, telah binasa orang sebelum daripada kamu dengan 3 benda ni. Orang sebelum daripada kamu tu orang zaman dia lah. Agak-agak orang bila tu. Kalau katalah dia, andai kata dia mati 96 Hijrah, agak-agak dia bercakap ni tahun bila? Takkan lagi 2 hari nak mati. Dia cakap kurang-kurang 5 tahun naik ke atas. Tahun 90 Hijrah. Dia kata tahun 90 Hijrah ini saja spekulit tahun. Dia dah kata orang sebelum kamu. Sebelum kamu tu. Bermakna tahun bila? 80 Hijrah mungkin. Telah binasa kerana 3 benda ni. Dia tak jaga. Apa dia Ibrahim Nakhai kata? Satu dia kata, bifudulil kalam. Kerana berlebihan dalam cakap. Rosak dunia dan agama mereka. Lebih cakap. Dia bercakap benda yang tak perlu pun. Apa benefit dia untuk agama? Daripada 124 Nabi itu kita pergi nampak seorang. Andai kata kita nampak dalam mimpi betul lah, apa manfaat kita bercerita ke orang? Automatik orang akan tanya, Ustaz, muka siapa? Orang dekat dengan kita akan tahu. Habis tak ada bini kita. Bini kita pula ada kawan yang dekat. Akhirnya satu orang ni, apa benefit pada agama? Andai kata betul lah kan? Andai kata. Betul. Maka benda-benda lagu tu patut diam je. Tak ada manfaat pun untuk kuliah saya, untuk penambahan iman, untuk peningkatan ekonomi, penurunan COVID. Tak ada pula, dah 20,000 dah. Tak ada pun. Dan apatah lagi angka yang kata para anbiya 124,000 pula. Hadis tu pula bukan hadis yang sahih. Lagilah pula.
Fudulul kalam. Sahabat-sahabat, Nabi mai pondok secara yaqazah. Ikhwan, untuk apa ikhwan? Untuk apa? Akhirnya kita berdagang dengan Nabi ya. Kita patut bersaing pendidikan ini di atas kita punya madah kita. Kita sediakan kita punya silibus pendidikan kita yang baik. Tapi akhirnya kita tak begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah di BRB ni. Nabi Khidir main pun banyak kali dah. Allahu Akbar ikhwan. Nabi Khidir main banyak kali dah BRB. Habis Baitur Rahman, dis. Oh, sana Nabi Ilyas ni. Ikhwan, for what? For what? Benar ni. Untuk menjemput manusia. Untuk menjemput manusia, awak panggil lah tokoh-tokoh agama yang boleh menyampaikan agama. Bersaing. Persaingan. Jangan akhirnya kita bergadang dengan... Kenapa jadi lagu ni? Ibrahim An-Nakhai kata apa? Binasa orang dulu. Kerana apa? Fudulul kalam. Dia bercakap dah lebih. Kata Al-Hasan Basri, kenapa jadi cakap lebih? Kerana dia letak hati dia di belakang perkataan di depan hati. Pasal itu dia bercakap baru dia boleh fikir. Sepatutnya dia fikir baru dia bercakap. Yang kedua apa dia? Binasa orang dulu, dia kata bifuduli ta'am. Kerana makan berlebihan. Melampau. Seekor unta makan 10 orang. Arab yang kaya punya perangai ni bodoh, ikhwan. Seekor unta, ikhwan. Unta tu punya besar kan? Besar kita viva. Makan 10 orang. Habis ke? Soalannya habis ke? Tak habis. Pergi ke mana? Fudul. Berlaku fudul. Binasa. Dan yang ketiga dia kata apa? Binasa orang dulu pasal apa? Bifudulul manam. Berlebihan tidur dan mimpi. Subhanallah. Berlebihan fudulul manam. Tidak. Mimpi mai kat mana? Mimpi kau tidur manam. Bila tidak mimpi. Nabi Khidir tak tahu lah ya kawan. Banyak sangat. Binasa umat dahulu dengan mimpi. Dan nampaknya benda tu berulang kepada kita. Agama dah tak jadi fakta. Akhirnya ikhwan, orang yang menerangkan kebenaran, orang yang menerangkan hadis, orang tu disumpah serana. Orang tu dilaknat, dimaki, didoakan kematian dan macam-macam. Oh, dahsyat. Ni bukan pelik. Kena bersabdu atas itu ikhwan. Bukan pelik. Dan paling pelik apa dia ikhwan? Paling pelik pendengar. Takkanlah sampai tak boleh fikir. Pendengar. Saya bagi satu contoh, saya tutup. Seorang kata, Han jangan pergi kelas mamak ni. Dia sesat. Mamak tu mamak ni lah. Mana ada mamak lain? Han jangan pergi kelas dia sesat. Kawan tu tanya dekat kawan yang cakap tu. Dia kata sesat kat mana? Dia kata mamak tu bukan Ahlus Sunnah. Mamak ni bukan Ahlus Sunnah. Pasal apa? Han tahu tak? Han boleh tengok YouTube dia tu. Dia duk cerita. Kunut tak ada. Dia kata aku ada simpan. Dia ada simpan satu klip video. Iaitu dia kata Wahabi dan kunut. Dia kata, mamak. Mujak dia kata, mamak kau kata haram jadah. Okey lah juga. Kita mamak ni. Mamak ni cakap, kunut tak ada. Dia tu tanya. Dia kata kunut tak ada kah? Dia kata lagu mana? Dia kata sembahyang subuh tak boleh kunut. Baca kunut semua bid'ah. Ini bukan sedangkan kita dah tahu. Ahlus Sunnah tu simbol sembahyang subuh dia baca kunut. Dia jangan ikut. Kawan tu mai tanya saya. Ustaz ada video kau Ustaz cakap pasal kunut? Saya kata memang ada. Saya kata ada. Saya bagi buku tu. Buku yang saya jadikan tag kuliah tu. Lama dah. Tahun berapa? 2014 dulu kan. Masa tu garang lah. Kecil mana tak kenal lagi. Lah 6.5 dah. Dulu tak ada. Dulu 3.2, 4.4. Lah ni 6.5 dia slow sikit. Slow pun dah 9.35.
tu cara naik. Okey. Dia kata kat saya, ini satu contoh, dia kata kat saya, Ustaz, sembahyang subuh tak ada kunut. Saya kata ada, tapi riwayat tak kuat. Ada yang sahih, tapi lebih kepada nazilah. Yang kunut setiap subuh itu tidak ada satu riwayat yang jelas menjelaskannya. Sebab apa? Saya kata logiknya ialah sebab bila kita belajar sujud sahwi, kita sujud sahwi, belajar baca Fathul Bari, Ibn Hajar menyenaraikan hadis-hadis berkenaan dengan sujud sahwi dan dia buat ulahan. Nabi pernah sujud sahwi kerana semayang kurang rakaat. Betul? Betul. 4 dia semayang 2. Betul? Nabi pernah sujud sahwi kerana semayang rakaat lebih. Betul? Betul. Dan Nabi bagi cerita pernah tinggal tahiyat awal dan berlaku sujud sahwi. Dan Nabi bercakap dalam hadis, siapa yang syak, berapa rakaat dia buat? Nabi kata, ambil yang dia yakin. Itu nisbah kepada yang kurang. Tambah 1 dan sujud sahwi. Tapi dalam begitu banyak hadis, tidak ada satu riwayat menceritakan Nabi pernah tertinggal kunut subuh dan sujud sahwi. Hadis tak ada. Hadis lebih rakaat ada. Hadis pasal syak ada. Hadis kurang rakaat ada. Hadis tinggal tahiyat awal ada. Tapi selama Nabi sembahyang tu, yang 4 dia pernah buat 2. Yang 4 dia pernah buat 5. Lebih lah. Nabi bagi salam tempat tak patut bagi salam. Nabi tak duduk tempat patut duduk dalam tahiyat awal. Takkanlah kekeliruan sebegitu banyak jadi, tangkunut tak pernah jadi keliru. Saya kata sahabat, logiknya begitulah. Sebab tak ada riwayat pasal kunut ni. Habis dia tanya saya, habis yang sujud sahwi tak kunut ni pasal apa? Saya kata ijtihad para ulama. Khususnya mazhab Syafi'i. Tapi tak ada ijtihad tu dalam mazhab Abu Hanifah. Dan mazhab Ahmad. Ada dalam mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Dan saya kata imam kita, Imam Ghazali agak ganjil dalam bidayah kitab dia. Dia kata, bila kita baca kunut subuh, Ghazali kata baca kunut subuh tapi tangan jangan angkat. Tak mau angkat tangan, luruskan tangan. Irsal. Sami Allahu liman hamidah, tangan lurus. Allahumma hadini fiman hadait. Siapa punya pandangan ni? Al-Ghazali. Maka saya kata, kalau kita pergi sembahyang subuh, kita tengok orang tu, dia mungkin baca kunut, tapi dia tak angkat tangan. Antara dia Wahabi bukan Ahli Sunnah dengan dia ikut pahaman Ghazali, yang mana anda nak pastikan? Sebab sama. Kemungkinan anda tengok kunut tak angkat. Pasal Ghazali bagi pandangan begitu dalam bidayah, dalam Hidayatul Bidayah. Mungkin dia ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali ni ulama sebelah mana? Mazhab mana? Sebelah Syafi'i. Jadi adakah Imam Ghazali itu Wahabi? Saya kata sahabat jumpa kawan tu yang kata saya bukan Ahli Sunnah ni, sahabat Peterang ni lagu dia. Dia ni pun betul benda, Peterang main cerita balik. Peterang sengap sudah. Lah Peterang main cerita balik. Oh, dia kata memang Wahabi ni pandai cakap. Bukan isu pandai cakap. Isunya ialah al-bayan, penjelasan. Penjelasan tu yang penting. Pasal tu kita, bila kita tak boleh menerangkan hadis, kita ingat hadis tu tak ada. Dan kita ingat hadis tu tak ada penjelasan. Wahai ulama, terang banyak. Kita tak tahu. Pasal tu jangan duk pilanggar. Orang mengaji hadis ni tak tentu hala. Nak buat kitab satu lori. Jangan, sahabat. Jangan tak tentu hala. Bidang tu bukan bidang kita. Pasal kita bertanya kepada para ulama hadis. Alhamdulillah bumi Malaysia ni kaya dengan tokoh-tokoh hadis. Kaya ikhwan, alhamdulillah. Pulau Pinang ni kaya dengan orang-orang hadis. Muda-muda, hebat-hebat, PhD hadis. Ya subhanallah. Jadi ikhwan, nak tangguh ke nak baca kitab balik?
kita tangguhlah. Itu saya rasa di antara perkara asas yang saya nak berkongsi dengan antum sekalian. Memandangkan ikhwan, bulan depan kuliah kita, lepas tu kita dah masuk bulan 4 Ramadan, kan? So bulan depan saya tak mau baca kitab, kita bukan bulan depan, start minggu depan. Saya nak pakai whiteboard saja. Iaitu apa dia? Saya nak ambil, kalau 3 minggu tu saya boleh habiskan bab solat saja. Saya nak bercerita pada antum, pasal dia kena pakai whiteboard, daripada makna salat sampai rukun-rukun salat itu. Kalau itu dapat dihabiskan dari tempoh 3 minggu, sementara kita nak masuk kepada Ramadan, supaya jadi bekal yang salat macam Nabi itu macam mana, ikhwan. Daripada pengertian, kita masuk kepada pengertian. Nanti kalau antum ikuti kelas ni, dan antum tak faham, antum boleh ikuti. Yang kita dah berapa siri bab salat? 12-13 siri. 15 siri telah saya buat bab salat di bawah Facebook apa? Baitur Rahman Bicara Hati dan PMT. Ada 3 channel antum boleh tengok. Bab berkenaan dengan Hidayatul Kuliah, Hidayatul Subian. Tapi saya saja nak pakai ni untuk sebagai persiapan kita sambut Ramadan. Start dengan rukun sembahyang itu, saya cuba nak rumuskan supaya kita nampak kehebatan salat yang akan kita pakai lebih banyak dalam qiyam Ramadan yang akan datang. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.